TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litullab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 2020. Kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal amin. Al-yawm sanata'allam madah hadis. Al-yawm sanata'allam madah alladhi ba'din sanatakallam ma'akum wa qabla hadha sebelum ini kita akan melihat profil guru yang akan bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu para penonton, jom kita ingat SOP yang kita telah lihat sebelum ini, iaitu kita pakai face mask, kita cuci tangan kita, dan bila bercakap kita kekalkan penjarakan fizikal kita. Baik, bagi kita melihat siapakah guru akan bersama dengan kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, in the house. Kita ada hari ini Ustaz Abdul Jamil. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustaz min ayil madrasah Ustaz? من المعهد المحمود الأستاذ. ما شاء الله من بعيد أستاذ. نعم من بعيد يعني. منذ أي سنة في هذا المدرسة؟ منذ عام 1996. ما شاء الله منذ زمان. منذ زمان ما حتى شاء الآن الله. أكثر من 20 سنة. واليوم سنتعلم المدى حديث إن شاء الله والمصطلح. ما رأيك عن هذا المدى؟ Apa pandangan Ustaz tentang subjek ini Ustaz? Pada pandangan saya, hadis merupakan satu subjek yang penting bagi umat Islam untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran datang dalam bentuk yang umum, maka hadis yang akan memberi penjelasan kepada kita secara lebih terperinci. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, jom kita buat SOP di sana Ustaz. InsyaAllah. Baik, silakan. Okey, jemput Ustaz untuk pakai dulu hand sanitizer. Baik, dan seterusnya saya Ustaz. Ya, silakan. Bila kita dah bersih tangan kita, ya, Ustaz ke sini sedikit. Okey. Barulah kita boleh buka kita punya face mask dan kita jangan buang merata-rata. Ya, insya-Allah. Dan kita simpan semula di dalam poket itu saya. Kalau ada bekas tu lagi baiklah. Right. Macam ni bekas tak ada, kita bubuh dalam poket kita. Dan selain pada itu Ustaz, walaupun kita dah buka ni, kita tetap menjaga penjarakan fizikal kita. Baik. InsyaAllah. Kepada para penonton, hari ini kita nak belajar tentang hadis wal mustalah Ustaz ya. InsyaAllah. Hal huwa sahla atau sa'bah Ustaz? يعني متوسط بين السهلة والصعوبة يعني. متوسط متوسط يعني. اوكي baik. أحيانا صعوبة وأحيانا سهلة. يعني في بعض الأقسام صعب، في بعض الأقسام sahal. Ustaz ya. Baik. Nah, pokok pangkalnya tetap kita kena menghafal dalam stam ni, tak boleh larilah daripada kita pasti hafal Ustaz kan? Pasti. Okey, baik. Ustaz dah cerita dah tentang bagaimana subjek hadis wal mustalah ini, dan kita nak lihat pula apa pandangan pelajar tentang subjek ini. Jom kita saksikan. Saya berpandangan bahawa ilmu mustalah hadis merupakan satu subjek yang agak penting untuk dipelajari pada masa kini. Ini kerana dengan mempelajari mustalah hadis, kita dapat mengenal pasti ciri-ciri hadis sahih dan hadis dhaif untuk membezakannya. Seperti yang berlaku pada zaman sekarang, kebanyakan orang menyebarkan hadis di media sosial tanpa mengenal pasti kesahihan hadis tersebut. Jadi, dengan ilmu mustalah hadis ini, kita dapat mengenal pasti kesahihan hadis yang disebarkan itu. Dalam mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengenali tokoh-tokoh hadis yang terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Dengan mengenali tokoh-tokoh ini, kita dapat mengetahui jasa dan pengorbanan mereka dan kegigihan mereka dalam menuntut ilmu pada realiti zaman mereka dahulu.
dan kita patut mencontohi mereka dalam kegigihan menuntut ilmu pada zaman sekarang. Ilmu hadis sangat penting. Pentingnya, ia adalah sumber kedua selepas Al-Quran di dalam menentukan satu-satu hukum. Seterusnya, ia adalah penjelas dan penerang kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran disebut dalam itu adalah umum. Maka, hadis datang sebagai penerang dan penjelas kepada ayat Al-Quran tersebut. Pada pandangan saya, pentingnya hadis ini adalah untuk membawa hidayah kepada umat manusia. Najah STAM Ishrin. Ustaz, Maktab Mahmud Al-Usta ni antara sekolah yang famous dekat Kedah, Ustaz, ya. Atas isteri saya pun belajar di situ suatu hari dulu, Ustaz. Masya Allah. Juga ya. Di Maktab Mahmud, Ustaz. Tahun bila tu? Tahun 2007 lah saya ingat saya, Ustaz. Baik, Ustaz, hari ini kita bukan saya seorang je murid, Ustaz. Ya. Ada lagi murid-murid kita yang akan bersama mengikuti kelas kita pada hari ini. Dan Ustaz, kalau Ustaz tengok di kaset TV, Ustaz, ni ramai kawan-kawan kita, murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini nak belajar juga berkaitan dengan hadis wal mustalah ni, Ustaz. Kita nak kenalkan murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Muhammad Fazil Noor. Kaifaluka? Tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni awak ni gempa bumi ke? Okey, kita ada murid yang kedua. Kita ada lagi murid yang bersama dengan kita pada hari ini, Muhammad Hakimi. Kita ada Munir, kita ada Nur Maisarah, Nur Jihan, Nurul Izzah. Masya Allah. Ini semua pelajar semalam, Ustaz, daripada Maktab Mahmud. Kita doakan mereka mendapat Mumtaz Sofi. Mumtaz Sofi. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alamin. kita nak tengok, Ustaz, sama ada mereka ni betul-betul pelajar mumtaz ataupun tidak. Selepas ini kita akan tengok. Tapi kita berehat seketika, Ustaz, boleh? Boleh, insyaAllah. Kita kembali selepas ini. Road to Success, STAM Ishrin kembali selepas ini. KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Apakah kepentingan sunnah dalam syariat Islam? Sunnah menerangkan perkara-perkara yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran sebagai contoh kewajipan solat, kewajipan zakat, dan ia hanya dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud dirikan solat dan tunaikan zakat. Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Okey, murid-murid sekalian, hal antum musta'idun lil imtihan? InsyaAllah. Musta'idun. Masya-Allah, Ustaz, nampak gaya jawapan mereka ni, mereka dah cukup ready. Are you ready? Yes. Ready. Okey, Ustaz. Ready. Dalam masa yang sama, kita kena kekalkan penjarakan fizikal, cuci tangan kita, cakap jauh-jauh. Nanti tersembur pula dekat kawan sebelah. Baik, Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, Ustaz, dalam pembelajaran kita pada hari ini, hadis dan mustalah. Kita boleh mulakan kelas kita, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar salah satu daripada kertas peperiksaan stamp, iaitu hadis dan mustalah.
hadis dan mustalah ini merupakan subjek yang antara susah ataupun senang. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Walaupun begitu, insya-Allah anak-anak pelajar sekalian, Ustaz doakan mudah-mudahan antum semua mendapat kejayaan yang cemerlang, mumtaz, sofi, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hal antum musta'idun? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Bersama-sama kita pada hari ini 6 pelajar Maktab Mahmud dan insya-Allah mereka ini merupakan pelajar yang berpotensi untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Wajah-wajah pun cukup ceria pada hari ini insya-Allah. Baik, kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Okey Ustaz. Subjek pada hari ini Ustaz berkaitan dengan hadis wal mustalah. Kita nak tanya pelajar-pelajar ni, boleh cerita sikit tak tentang hadis dan mustalah ni sebenarnya anda semua belajar apa ni murid-murid? Seorang boleh cerita tak? Fazli ke, Hakim ke, Jihan ke? Boleh cerita tak Maisarah? Maisarah, cuba cerita sikit hadis dan mustalah ni sebenarnya belajar apa? Bagi subjek hadis, kita akan belajar hadis yang ada antara tajuk hadis yang kita belajar, antara salah satu dia amalan yang mana seorang tu dia tak masuk syurga disebabkan amalan dia, tapi sebab rahmat Allah. Dan mungkin melalui hadis ni juga dia boleh mendekatkan diri kita juga kepada Allah dan memahami Al-Quran yang lebih jelas. Bagi bab mustalah, kita belajar tentang perawi-perawi hadis, mana hadis yang kita boleh terima, hadis yang tak boleh diterima, iaitu hadis maudhu'. Masya-Allah, dah macam Ustazah tadi. Oh, okey, boleh. Pada kena panggil Ustazah Maisarah. Betul ke Ustaz apa yang diceritakan ni? Betul, insya-Allah. Okey Ustaz, boleh kita mulakan kelas kita Ustaz? Silakan. Insya-Allah. Baik. Sebagai mukadimah untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum menduduki peperiksaan, anak-anak pelajar perlu tahu tentang sukatan pelajaran. Itu penting. Sebagai pelajar, untuk menghadapi peperiksaan, mesti faham betul-betul sukatan pelajaran. Sebab takut nanti dia orang belajar lain, jawab lain, soalan keluar macam lain. Okey, sukatan pelajaran hadis, kitab yang digunakan ialah Taysir Fathul Mubdi. Itu nama kitab. Lis-Safis Salis. Sebab kitab ni ada 2 juzuk. Yang pertama, Taysir Fathul Mubdi Lis-Safil Awal. Tetapi yang kita guna untuk hadis ialah Taysir Fathul Mubdi Lis-Safis Salis. Untuk makluman penonton semua, kitab ini merupakan kitab yang disusun oleh pihak Al-Azhar, Mesir. Masya-Allah. Kemudian dengan ada kerjasama di antara Azhar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, kita gunakan kitab tersebut untuk calon-calon stamp. Nanti sambung Azhar nanti mudahlah Ustaz, kan? Maknanya kita dah belajar daripada awal. Ya, sebab mereka sudah ada asas di sini. Dan bilangan hadis yang perlu dipelajari ialah 22 hadis. Kesemua dalam kitab tersebut 30. Tapi yang 8 lagi tu tak perlu dipelajari lah. Okey. Kemudian bahagian mustalah, nama kitabnya masih sama, Taysir Fathul Mubdi Lis-Safil Awal. Okey. Jadi maknanya pelajar perlu ada 2 kitab. Ada 2 kitab. Yang pertama Lis-Safil Awal, yang kedua Lis-Safis Salis. Yang Safil Awal itu hanyalah untuk mustalah sahaja. Kemudian dalam tu ada hadis juga, tetapi itu tak muqarrar. Yang perlu dipelajari hanyalah daripada muka surat 1 sehingga 33. Jadi sepanjang muka surat tersebut, para pelajar perlu hadam betul-betul segala maklumat dan kandungan yang ada di dalam kitab tersebut. Baik. Ustaz, cuba tanya murid-murid kat rumah tu, anda semua dah hafal ke hadis-hadis tersebut? Okey, sini saya tak tanyalah Ustaz, sebab mereka mesti dah hafal punya kan. Okey Ustaz, boleh teruskan? Kita teruskan insya-Allah. Ini nombor hadis yang dijadikan muqarrar. Nombor mengikut dalam kitab. Sebab ada kes, kadang-kadang dia belajar hadis yang lain. Dalam kitab tu banyak hadis, tetapi dia baca hadis lain. Jadi bila dia tengok soalan nanti, paniknya. Panik. Okey. Ini nombor-nombor hadis yang dijadikan sukatan. Kesemuanya kalau kita bilang ada 22 hadis. Okey, boleh lah? Boleh.
Okey. Hanya mereka kena hafal ke hadis ni, Ustaz? Sebahagiannya kena hafal yang telah pun diuji dalam ujian lisan yang baru ni. Oh, ada 12 lisan. hadis yang perlu dihafal, yang selebihnya tak perlu dihafal. Oh, okey. Okey, Mostly nah. pelajar kita ni lulus ke, Ustaz? Mesti. Mesti Okey, masya-Allah. Ujian lisan itu sebahagian daripada elemen pentafsiran untuk subjek hadis dan mustalah. Okey, penting Dia lah, akan Ustaz. dia ada penting, dia akan membawa markah nilai wajarannya sebanyak 30%. Ui, banyak. Banyak. Okey, Ustaz, boleh kita teruskan? Okey, ini format instrumen pentafsiran STAM mulai tahun 2020. Anak-anak STAM tahun ini memang cukup bertuah. Oh, kenapa, Sebab Ustaz? yang pertama, mereka merupakan kumpulan yang pertama menggunakan sukatan yang baru. Okey. Sukatan yang lama berakhir pada tahun 2019. Yang kedua, mereka juga berhadapan dengan format instrumen pentafsiran yang baru. Dan yang paling mencabar, mereka berhadapan dengan pandemik COVID-19. Betul, Ustaz. Sepatutnya mereka ini telah pun menjalani ujian ataupun peperiksaan pada bulan Oktober tahun lalu. Tetapi akibat daripada COVID-19 terpaksa ditunda sehingga ke penghujung bulan Mac. Mana mereka juga istimewa kerana mereka belajar untuk tempoh yang panjang. Kalau sebelum ini mereka hanya belajar dari Januari sehingga bulan Oktober. Tetapi kohort ini belajar dari Januari sampai Mac tahun berikutnya. Maknanya Jadi sebab tu saya yakin kohort ini sudah pasti akan menunjukkan keputusan yang lebih cemerlang jika dibandingkan dengan kohort yang lain. Sebab tempoh pembelajaran mereka lama. panjang. Kulit sampai kulit dah hafal InsyaAllah. katanya. Okey, Ustaz. Okey ya. Ini format instrumen Ya. Kertas satu yang kodnya S10521 ujian bertulis yang akan bermula pada besok hari. Oh, Besok hari. esok. Besok. Yang kedua, kertas S10531 ujian lisan. Wajarannya 30%. Okey. Yang bertulis 70%, yang lisan 30%. Jumlah kesemua akan menghasilkan natijah untuk subjek hadis dan mustalah. Maknanya kalau pelajar yang letak target untuk dapat mumtaz bagi subjek hadis dan mustalah, dia mesti kuasai kedua-dua bahagian tersebut. Tak bolehlah hadis saja, Ustaz. Tak boleh. Oh. Kalau lisan sahaja juga tak boleh. Kena dapat skor Kedua-dua. di kedua-dua bahagian. Harapan untuk dapat mumtaz insya-Allah menjadi kenyataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita teruskan lagi. Okey. Okey, ini ujian bertulis untuk subjek hadis yang akan berlangsung pada 5 April. Hal antum musta'idduna li hadzal imtihan? Aha. InsyaAllah, Ustaz. Alhamdulillah. Makin confident, Ustaz. Makin confident. Makin confident mereka ini. Dah InsyaAllah. buat macam mana, Ustaz? Esok dah tinggal. Besok subjek fiqh. Oh, subjek fiqh. Ya. Masya-Allah. Untuk Boleh hadis semua ni. akan bermula pada 5 April. 5 April. Jam 8 pagi hingga 10 pagi. 2 jam setengah. Oh, boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma seperti mana yang disebutkan sebelum ini, format pentafsiran yang digunakan sekarang ini merupakan format yang baru. Dia ada sedikit perbezaan, tetapi perbezaan itu tak begitu ketara. Kalau kita lihat di sini, bahagian A hadis, 3 soalan yang diberi, jawab semua soalan. Kalau sebelum ini, dia beri 4. Ya. Beri 4, jawab 3. Tapi untuk format baru, beri 3, jawab 3. Oh. Maksudnya, Tak ada pilihan lah. tiada pilihan. Oh. Itu saja perubahannya. Dan boleh jadi ianya semakin mencabar. Maknanya, Ustaz, boleh ke kita nak study soalan-soalan lepas, Ustaz? Sebab ni format baru kan? Ya, betul. Jadi kalau macam tu, dia agak sukar sikit lah. Sukar sikit, Ustaz. Mungkin kita boleh melihat dari segi format ataupun bentuk-bentuk cara soalan sajalah. Dari segi konten itu, dia berbeza disebabkan sukatan juga baru. Oh, okay, Kesemuanya baru. Mana
kumpulan ini merupakan kumpulan yang mencabar. Nak lihat soalan yang lalu, tidak ada. Tidak ada. Nak spot, ni pelajar ni memang cukup famous lah dengan perkataan spot. Dia selalu spot. Bila spot ni bahaya. Sebab kalau keluar soalan di tajuk yang tak begitu mahir, jawabnya pelajar yang keluar. Bukan soalan yang keluar. Okey Ustaz, boleh kita terus lagi? Bahagian B, okey, bahagian A, wajaran markahnya 60. Bahagian B, mustalah, 2 soalan, jawab 2. Jawab 2. Markahnya 40. Ini jumlah soalan yang perlu dijawab. Berapa Nurul Izzah? 5 soalan. Markah keseluruhannya 100. Tetapi dari 100 akan diambil 70 markah. Peratus. Itu dia punya format pentaksiran. Baik. Okey. Jihan, kamu rasa boleh dapat berapa markah? Dengan study kamu sekarang ni, agak-agak boleh dapat berapa markah? Okey. Kita tanya. InsyaAllah saya boleh dapat mumtaz dalam exam. InsyaAllah. 90 ke atas insyaAllah. InsyaAllah. Sebab mereka ni memang pelajar yang cakap confident je Jihan. Hakimi macam mana persiapan? Confident. Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Baik Ustaz. Boleh kita tengok jenis-jenis soalan dia ke sebagainya? Silakan. Contoh soalan. Ya. Seperti mana yang disebutkan tadi, soalan terlepas tajuknya sudah berbeza. Tetapi sebenarnya rupa soalan itu masih lagi lebih kurang sama lah. Sama, tak ada perubahan banyak. Dia tak keluar tajuk lah Ustaz kan? Tak keluar. Okey, kita tengok satu contoh soalan untuk hadis yang ke-8. Muka surat 27 yang bertajuk lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Amalan seseorang itu bukan jaminan atau tiket untuk masuk syurga. Okey. Boleh? Siapa-siapa yang nak baca? Silakan. Silakan. Maisarah. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lan yudkhila ahadan amaluhu jannata qalu wala anta ya Rasulullah qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu wa la yatamannayanna ahadakumul mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yastaqiba. Syukran. Ahsanti. Qiraah jayidah. Jadi baca kan. Lancar insya-Allah. Baik, siapa boleh tolong terjemah? Sebab dalam subjek hadis ini, di samping kita baca hadis, kita juga perlu faham apakah fokus hadis tersebut. Sebab soalan akan dibina berdasarkan kepada itu. Kefahaman itu. Dia fokus isu apa? Baca hadis ini, apa isu yang difokuskan? Okey, siapa nak bantu untuk terjemahkan hadis ini? Silakan. Ada siapa nak bantu? Silakan, Jihan. Saya sila. Saya cuba. Sila. Okey, sebelum cuba tu, kita rehat dulu boleh? Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Kita akan dengarkan maksud hadis tersebut. Tapi kita berehat seketika. Road to Success STM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunakan pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita.
Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Alright, antum makna Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Baik, hari ini kita dalam subjek hadis dan mustalah, kertas 1 dan kertas 2. Okey, Jihan dah bersedia dah? Silakan terjemah hadis. InsyaAllah bersedia. Okey. Terjemahan bagi hadis lan yudkhila ahadan amalul jannah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk syurga kerana amalannya. Maka para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah berkata, tidak juga dengan diriku, kecuali bagi Allah bila Allah melimpahkan kurnia dan rahmatnya. Oleh itu, betulkanlah niat dan dampingilah Allah, dan jangan mengharapkan salah seorang daripada kalian kematian. Sekiranya seorang itu baik, semoga akan bertambahlah amal kebaikannya. Dan jika seorang itu buruk akhlaknya, semoga dia akan kembali bertaubat. Okey, terima kasih. Ahsanti. Masya-Allah. Terjemah jayidah. Insya-Allah. Okey. Silakan Ustaz. Tercapai maksud apa yang terkandung di dalam hadis. Terjemahan yang cukup mantap. Baik, kita tengok soalan. Ini contoh soalan. Dalam soalan hadis, dia akan bagi 4 soalan sub. Ya. Sub soalan dia 4. Anak-anak soalan. Alif, ba, jim, dal. Dan setiap soalan itu biasanya markahnya antara 4 atau 6. Oh. Itu dia punya format dia. Ya. Dia tidak ada markah 3, markah 5, tidak ada. 4 atau 6. Okey, kalau kita tengok di sini, soalan alif, had ma'aniyal kalimatil atiyah. Dia ada 4. Biasanya makna kalimat ini dia akan bagi 4 atau bagi 2, tetapi markahnya setiap satu markah sahaja. Dan cara nak jawab ialah kita boleh bagi jawapan yang pendek. Tak perlu kepada huraian yang panjang sebab markahnya cuma satu markah. Baik. Okey, kita tengok jawapan dia. Itu contoh jawapan. Makna dia boleh kita pilih mana-mana. Satu saja. Tak perlu kita masukkan ke semua. Kalau jawab satu pun itu sudah memadai dengan markah yang diperuntukkan. Kemudian yang kedua pun sama. Jawapannya ada beberapa jawapan. Kita boleh pilih satu. Dalam kitab ada banyak jawapan. Jadi tak perlu kita fokus kepada kesemua jawapan. Ya. Kita pilih satu itu sudah memadai. Kemudian kita boleh jawab dalam bentuk yang huraian pun boleh. Itu tak jadi kesalahan. Sebab kehendaknya cuma satu perkataan yang pendek. Tak perlu kepada huraian. Kalau kita huraian, itu boleh menepati skema. Okey, ini contohnya lagi. Dan seterusnya, itu dia punya contoh-contoh jawapan. 5 persoalan. Kalau dia jawab, maklumat itu tidak ada dalam kitab. Diterima sekiranya menepati kehendak soalan. Ya. Bolehlah, tak menjadi kesalahan. Tak semestinya kadang-kadang calon ini masuk dalam dewan peperiksaan, dia terlupa. Dia terlupa. Pejam mata, celik pun tak nampak juga. Tak nampak apa. Yang penting dia cuba jawab. Jangan tinggal kosong. Cuba jawab. Mungkin berdasarkan ilmu-ilmu yang lampau, dia cuba jawab, insya-Allah boleh dapat markah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia ada soalan yang berkaitan dengan nahwu. Sekarang ni format baru ada soalan tersebut. Kalau anak-anak tengok kepada soalan yang lalu daripada tahun 2000 sehingga 2019, perbahasan nahwu tidak ada dalam soalan. Tetapi untuk format baru, dia masuk elemen tersebut dan dia akan disoal dalam soalan. Okey, soalannya berbunyi a'rib kalimata ahadan fi qawli sallallahu alaihi wasallam lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Dia fokus kepada perkataan ahadan. Okey, ahadan.
kita nak jawapan itu sahaja. Ya. Maka jawapannya ialah al-maf'ul awal. Sebab dalam keratan ini maf'ulnya ada berapa Hakimi? Maf'ulnya ada 2 Ustaz. Satu lagi yang mana? Satu lagi al-jannata. Al-jannata. Sebab perkataan yudkhila itu fi'al mudhari' yang mutaaddi kepada 2 maf'ul. Maka maf'ulnya ada 2. Jadi dia boleh tanya mana-mana perkataan yang dirasakan perlu. Jadi manuk calon-calon stam minta kena tengoklah perbahasan yang berkaitan dengan nahwu. Okey. Waddih al-murad biqaulihi wala anta ya Rasulullah. Dia guna perkataan waddih. Apa beza dengan hati tadi? Tentu ada perbezaan. Hati kita hanya boleh bagi jawapan dalam jawapan yang pendek. Tetapi waddih ataupun bayyin dia memerlukan kepada jawapan yang lebih panjang. Dan antara teknik yang boleh kita gunakan untuk memanjangkan jawapan ialah kita memasukkan contoh. Okey. Contoh. Poin sudah ada. Kita masuk contoh. Bila masuk contoh, maka jawapan itu dah jadi panjang. Maka memenuhi kehendak skema. Baik. Okey, ini contoh jawapan dia. Panjangnya. Panjang. Ataupun kita boleh karang sendiri jawapannya. Asalkan tepat menepati maksud. Sebab tu dalam subjek hadis yang penting kita faham secara umum apa fokus hadis tersebut. Itu penting. Bila kita faham, insya-Allah dalam peperiksaan nanti kita mampu untuk mengarang jawapan. Insya-Allah anda akan dapat markah. Dan biasanya soalan wadih ataupun bayyin markahnya 2. Okey, ini soalan yang berbentuk kebat. Ada juga masuk. Susah sikit saya. Susah kebat. Elemen kebat itu dibawa masuk ke dalam soalan hadis. Yang ni tidak ada dalam kitab. Mana pelajar-pelajar boleh guna saqafah yang sedia ada dalam diri mereka. Ilmu yang mereka pelajari mungkin di surau, di masjid ataupun mungkin semasa tingkatan 1 dulu boleh guna maklumat tersebut sebagai jawapan. Soalannya berbunyi uzkur isnataini min wasailil husuli ala ridha Allah. Sebutkan 2 cara untuk dapat redha Allah. Soalannya umum. Kita boleh bagi apa-apa jawapan asalkan munasabah, insya-Allah betul. Banyak benda lah Ustaz kan. Solatnya. Banyak macam-macam lah. Kan banyak apa sajalah Ustaz. Jadi kalau pelajar yang belajar, yang faham, insya-Allah dia boleh jawab. Sebab maklumat tu sedia ada dalam diri dan ada sedikit kemahiran untuk mengarang. Dalam bahasa Arab. Itu ada taubah, radul mazalim, kasratud du'a, at-taqarrub ila Allah. Itu semua contoh-contoh yang kita boleh beri sebagai jawapan. Jadi pelajar, saya nasihatkan jangan terikat 100% dengan hafalan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi panik bila lihat soalan itu. Kita jadi panik sebab dia terikat dengan hafalan. Bila kan dia boleh reka aja. Sepatutnya boleh reka. Okey. Ini pun sama. Soalan yang berbentuk kebat. Bayin isnataini min kaifiyatil husuli ala shawab fil ibadah. Macam mana cara kita nak betul dalam ibadat kita? Kan? Yang pertama hudur majalisil ilmi. Duduk dalam majlis ilmu saya. Mulazamatul ibadah fi kulli waqtin. Sentiasa melaksanakan ibadat. Mana setiap kali kita belajar buat ibadat secara tak langsung kita belajar dan akhirnya kita akan dapat satu ibadat yang tepat. Musahabatul alim al-abid, berkawan dengan orang yang berilmu, yang kuat ibadah, maka itu membantu ibadat kita. Jawapan-jawapan yang tidak ada dalam kitab yang kita boleh ambil daripada luar. Hanya kita kena karang Ustaz ya. Kena karang. Qiraatul kutub ad-diniyah, baca-baca buku, musyahadat tasjilat al-mar'iyah al-muta'alliqah bil ibadat, melihat video-video ataupun rakaman video yang berkaitan dengan ibadat. Itu dunia hari ini kan semakin canggih, semakin moden. Dalam YouTube pun ada macam-macam kita boleh lihat. Okey. Ini juga soalan yang ada unsur elemen kebat juga. Sebutkan 2 alasan
ataupun dua sebab Nabi melarang kita daripada mengharapkan mati. Masih di sini maksud mati cepatlah. Ya. Dah. Okey, sebab apa? Okey, Fadhil Nur, boleh cuba jawab? InsyaAllah Ustaz. Okey, cuba. Okay, antara sebabnya yuaddi ilal asa wal huzni. Okey, maksudnya? Maksudnya dia membawa kepada rasa putus asa dan kesedihan. Ya. Sebab tu Nabi larang seolah macam kita ni fras. Hidup ni sudah tidak ada nilai, lebih baik aku mati. Itu fras, tak boleh lah. Okey, bagus, jawapan yang bagus. Okey. Adamul yaqin bi qudratillah. Dia tak percaya, Dia tak yakin. Dia tak yakin dengan kuasa Tuhan yang ditakdirkan kepada dirinya. Ya. Kemudian fursah litazwidil umri bil ibadat. Dengan umur yang panjang itu secara tak langsung memberi ruang kepada kita untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Masya-Allah. Kemudian fursah litaubah minaz dzunub. Bila usia panjang, mungkin pada peringkat awal itu dia tersasar. Kemudian bila usia itu panjang, maka di penghujung usia itu masih lagi ada ruang dan peluang untuk bertaubat, memperbetul balik segala kesilapan. Ya. Mana jawapan yang ni? Ada dalam kitab tak pelajar semua? Tidak ada. Tak ada. Sebab tu calon-calon STAM perlu juga dan guru-guru juga perlu melatih pelajar untuk kreatif membina ayat. Okey. Dalam format pentafsiran hadis, selalunya kita istinbat ini selalunya dia akan datang dalam bentuk umum, tetapi dalam untuk STAM dia tak nak macam tu. Dia istinbat juga tetapi lebih berfokus. Istinbat yang berfokus. Contohnya bayin itsnaini mimma yurshidu ilaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Maknanya istinbat itu mesti fokus kepada ini. Kalau kita bagi istinbat umum mungkin tidak tepat. Ya. Dia mesti berfokus. Semua hadis itu dia punya format istinbat dia. Kalau sebelum ni mungkin kita terbiasa bagi istinbat yang berbentuk umum yang tak berfokus, tetapi dalam untuk pentafsiran STAM dia nak supaya istinbat yang lebih fokus kepada keratan hadis yang diberi. Maknanya kalau kita jawab itu tersasar daripada keratan itu tidak tepatlah, tak diterima sebagai satu jawapan. Baik. Okey. Contoh jawapan ini contoh jawapan. Rahmatullahi wasi'ah ala jami'il makhluqat. Itu contoh jawapan. Dukhulun nas al-jannata bi rahmatillahi ta'ala la bi a'malihim al-khassah. Okey, itu contoh jawapan. Kemudian yang ketiga, nuzulur rahmah ala ibadihi mutafawitan ala hasabi iradih. Mana rahmat yang dapat kepada manusia ni dia berbeza-beza antara seseorang mengikut kehendak Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dapat makan banyak, ada yang tak dapat makan kan. Itu berdasarkan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir, rahmatullahi ala ibadihi mukhtalifah wa mutanawi'ah. Rahmat itu juga tak sama. Kan? Ada yang rezeki murah, ada yang dapat anak yang pintar. Mana itu rahmat yang tak sama. Okey. Ini contoh soalan hadis. Ya. Kemudian kita akan tengok juga bahagian mustalah. Sebab mustalah itu juga sebahagian daripada pentafsirannya. Baik, untuk mustalah ni berapa dia punya markahnya? 40 ya. 40. Okey, soalan yang akan diberi dua soalan. Setiap soalan itu akan ada 4 soalan yang kecil. 4 soalan. Okey ya. Mana keseluruhan soalan yang kena jawab 8. 8. Okey nah. Okey, ini contoh dia. Arif ilm al-hadis dirayah. Okey, jawapannya wa ilmun bi usul wa qawaida yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haisu al-qabul wal rad. Okey, timur persoalan. Kalau pelajar tak jawab lengkap macam ini, maka
potongan markah akan berlaku. Dia nak dapat dua itu, dia mesti ada yang pertama elemen ilmu bi usulin wa qawaid. Maka dia akan dapat satu di sini, di sini. Kemudian hal rawi wal marwi min haisul qabul wal rad. Maka akan dapat satu lagi markah. Kalau pelajar hanya berjaya menjawab separuh sahaja, maka markahnya cuma separuh. Walaupun kita buat ayat sendiri pun boleh Ustaz kan. Yang penting kita tak lari daripada poin tadi. Cuma dia dalam ta'arif ni dia agak sukar lah. Oh, lebih baik hafal terus. Hafal. Sebab ta'arif ini antara syarat untuk bina ta'arif mesti jami' mani'. Oh, jami' kan? mani'. Mesti berlaku benda tu. Betul. Tapi kalau tak ada elemen tu, ta'arif kita tu dia jadi longgar. Bila jadi longgar, maka ta'arif kita itu kurang tepat. Jadi cara yang paling mudah hafal. Hafal terus ya senang. Hafal terus. Okey. Yang kedua, ma faidatu dirasati ilmi al-hadis dirayah. Yang ni kita boleh karang. Oh. Sebab dia faedah, dia bukan ya? ta'arif. Kita boleh karang sendirilah apakah faedah yang kita dapat perolehi di sebalik pembelajaran ilmu hadis. Macam ada pelajar kita sebut, murid-murid sebut tadi, mudah untuk kita nak menafsirkan Al-Quran. Ya betul. Saya. Itu di antara faedah yang kita dapat ilmu hadis. Tapi yang ni dia fokus kepada dirayah. Dirayah. Maka di sana dia tamyizul hadis as-sahih min ghairi. Tujuannya antara faedah yang kita dapat membezakan antara hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih. Sebab dirayah dia akan fokus dari aspek sanad. Dia akan fokus dari aspek sanad. Maka sanad itulah yang akan menentukan hadis tersebut sahih ataupun hasan tidak sahih, hasan dan sebagainya. Okey. Kemudian ma'rifatu ma yuqbalu min al-hadis wa ma yurad. Bila kita dah boleh kenal yang mana sahih, yang mana dhaif, maka di sana ada hadis yang boleh diterima sebagai hujah dan ada hadis yang tak boleh diterima sebagai hujah. Okey. Okey. Ma ta'rifus sunnah sama juga. Dalam jawapan kepada ta'rif sunnah ini, yang pertama pelajar-pelajar mesti pastikan ada maklumat tentang ma udhifa ila nabi. Sunnah ini dia mesti disandarkan kepada nabi. Mana perkataan nabi itu mesti ada. Okey. Kalau benda yang disandarkan kepada sahabi misalnya, itu bukan sunnah. Jadi itu antara pokok soalan, pokok jawapan dia mesti ada. Bersandar kepada Nabi. Sandaran kepada Nabi. Kemudian apakah aspek yang kita sandar pada Nabi? Min qaulin. Perkataan. Fi'lin. Lagi? Takririn. Sifah. Okey, kalau ada 4 itu pun sudah cukuplah untuk jawapan. Kalau nak tambah lagi yang ujung itu, boleh, tak ada hal. Yeah. Jadi kalau pelajar hanya berjaya menjawab sekadar ma udhifa ila Nabi, maka dia akan dapat separuh sahaja. Oh, macam tu Ustaz. Dia tu dia punya cukup, cara pemarkahan kan. Mesti ada min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifah. Ada 4 itu, okey, dapatlah yang separuh lagi. Kemudian kalau kita tengok di sini, soalannya ada 3. Tadi saya sebut kata soalan STAM mulai 2020 dia tidak ada pilihan. Tetapi kalau di sini kita lihat macam ada pilihan. Okey, ini boleh. Yang tidak ada pilihan soalan besar. Okey. Soalan besar tidak ada pilihan. Tetapi yang soalan yang kecil-kecil macam ni boleh masuk lagi unsur-unsur pilihan. Dia bagi 3, cuma perlu jawab 2. Okey, nak jawab 3 boleh? Boleh nak jawab 3? Rasa nak jawab semua lah Ustaz. Boleh. Tak ada hal. Boleh. Cuma kadang-kala masa je lah. Takut masa tak mencukupi kan. 2 jam setengah Ustaz ya. Tak tahu nak buat apa dah, jawab semua lah. Okey, itu dia punya contoh jawapan dah. Okey, itu contoh jawapan untuk soalan ba. Okey. Okey nah. Anak-anak boleh baca lah. Baca di rumah. Okey. InsyaAllah. Kita teruskan lagi dengan contoh soalan yang lain. Soalan jim. Mal farqu bainal hadis syaz wal munkar. Ini soalan mal farqu.
Kita bagi macam-macam bentuk, kan ada hati, ada wadih, ada bayyin, ada uzkur, ada mal farqu. Bila mal farqu, perkara penting, dia mesti kena ada beza antara dua perkara. Unsur beza itu mesti berlaku. Kalau perbezaan itu tidak berlaku, maka tak akan dapat markah penuh. Tak dapat markah penuh lah. Mungkin dia akan dapat separuh sahaja. Dia mesti menggambarkan perbezaan antara dua. Seperti mana dalam soalan, dia kata beza antara hadis syaz dengan hadis munkar. Mana kita kena sebut syaz, kita kena sebut munkar. Ini untuk kena buat menampak jadual ke Ustaz? Ikut. Kalau nak buat jadual pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak buat dalam bentuk ayat. Boleh. Mana format itu boleh. Okey, tengok contoh jawapan. Sekarang kita datangkan dalam bentuk ayat. Ya. Al-hadis syaz ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Kalau syaz pula ni munkar pula ma rawahu ad-dha'if. Jadi beza dia sekarang tak mana? Kalau sana ma rawahul maqbul. Kalau yang kedua ma rawahu dha'if. Maka sudah ada perbezaan di situ. Okey nah. Kalaulah seorang pelajar itu dia cuma jawab yang syaz sahaja, maka dapatlah separuh. Oh, masih dapat lagi lah. Masih dapat. Kita tak potong habislah, masih lagi dapat. Itu yang kadang-kadang pelajar bila keluar natijah nanti dia tak dapat mumtaz, dia keciciran markah yang seperti itulah. Oh, sayang Ustaz. Dia jawab tapi tak lengkap. Sana hilang satu, sini hilang dua, dia hilang sikit-sikit jumlah, akhirnya dia tak dapat mumtaz. Tapi kalau tanya dia, boleh jawab? Boleh jawab. Memang boleh jawab. Tapi boleh jadi dia tertinggal. Tertinggal jawapan. Itu yang jadi selalu berlaku kepada pelajar. Pastikan jawapan anda tak tertinggal. Ya. Okey, ini mal murad bil ta'dil. Baik Ustaz. Ini di antara contoh soalan untuk hadis dan mustalah. Ustaz, sedikit kata-kata nasihat untuk pelajar-pelajar STAM pada tahun ini Ustaz. Tak lama lagi ni. Esok nak start dah ni. Ada tak suntikan kepada mereka Ustaz? Silakan. Para pelajar di saat-saat genting ini, yang paling penting anda sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permudahkan urusan anda dalam menghadapi peperiksaan. Lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik, kan? Betul. Kena jaga SOP, patuh SOP, jaga kesihatan, itu yang penting dalam situasi yang ada kita buat sekarang. Sungguh-sungguh Ustaz ya. Sungguh-sungguh semaya hajat, baca Al-Quran insya-Allah. Terima kasih Ustaz dan terima kasih para pelajar yang menyertai kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat mumtaz. Baik para penonton, kita akan ke Kelantan secara langsung. Kita bawakan majlis pelancaran gerakan massa. Terima kasih cikgu sempena sambutan Hari Guru yang ke-50. Jom kita bersama dengan Hanif Miswan. Assalamualaikum. Ni tak boleh buka didik lagi. Baik, Daya Aiman, terima kasih kerana masih lagi setia untuk kita bersama-sama berlintas langsung dari Kota Baru Kelantan ini, dan lebih khusus dan spesifiknya kita berlintas langsung bersama dengan gerakan massa program sambutan khas terima kasih cikgu bersama dengan sambutan Hari Guru yang ke-50 untuk tahun 2021 ini. Dan ini adalah satu pergerakan ataupun sambutan khas simbolik secara gerakan massanya dalam kita memberikan penghargaan, meraihkan kepada semua rakyat kita, semua orang ramai berkaitan dengan pengorbanan dan jasa cikgu. Apatah lagi sebentar sahaja lagi Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin akan turut bersama dengan kita di dalam program ataupun pelancaran khas ini, okey. Dan pada sesi kali ini kita ada sedikit temu bual eksklusif yang akan kita bawakan bersamaan dengan kebersamaan warga pendidik dan PIBKS dalam mendepani norma baharu dalam dunia pendidikan. Ada
tiga tetamu istimewa, ketiga-tiganya di dalam latar dan juga cabang yang berbeza. Mungkin dari sudut pengetahuan ataupun dari sudut perkongsiannya adalah untuk kita berikan lebih pendedahan, lebih informasi kepada orang ramai, kepada adik-adik, kepada cikgu-cikgu, kepada golongan ibu bapa, kepada warga Didik TV yang sebenarnya dalam usaha untuk melahirkan insan-insan yang hebat di dalam dunia pendidikan ini, banyak sekali sebenarnya pihak yang terlibat di dalam menjayakan sesuatu visi dan juga misi Kementerian Pendidikan. Untuk itu yang pertamanya kita akan bersama, saya nak menjemput adalah Encik Jul Nizam Janisan, Wakil Guru Pewaris Negara. Ini antara individu ataupun wakil daripada satu institusi yang sangat penting dalam kita memberitahu berkenaan dengan peranan cikgu-cikgu. Jadi Cik Zunizam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Cik Hanif. Ya, ini cikgu jugalah boleh saya kategorikan kan? Saya cikgu, berada di sekolah. Okey, baik cikgu. Yang pertamanya mungkin kita nak tahu berkenaan dengan kebersamaan warga pendidik PIBKS di dalam memacu sistem pendidikan kita. Mungkin peranan guru pewaris negara ini. Apakah sejarah penubuhan? Apa sebenarnya guru pewaris negara ni cikgu? Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih di atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di atas menganjurkan program gerakan masa ini. Terima kasih cikgu. Dan ini merupakan satu pengiktirafan yang diberikan kepada kami warga pendidik di seluruh negara. Jadi untuk makluman, guru pewaris negara merupakan satu singkatan daripada GPN. Asalnya ditubuhkan pada tahun 2012 yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Adalah untuk mewujudkan keyakinan dan persepsi positif terhadap dasar dan inisiatif kerajaan dalam menyokong pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada ketika itu. Jadi GPN ditubuhkan adalah untuk melahirkan pemimpin pelapis yang memahami dasar kerajaan, menyuntik semangat jati diri dan patriotik dalam diri guru, kreatif serta berbakat dalam merancang program, mempunyai semangat kesukarelawan dalam kalangan guru melalui bimbingan guru berpengalaman. Jadi GPN ini disasarkan kepada semua guru. Semua guru, termasuklah guru yang berada di institusi pendidikan, termasuk sekali dalam GPN. Dan kami dibimbing dengan guru-guru yang berpengalaman di peringkat kebangsaan. Ya, dan saya sangat tertarik sebab ada sejarah-sejarahnya. Ada juga mereka yang mempunyai penglibatan dan juga sumbangan kepada pendidik ataupun anak-anak murid kita ni ditarik di dalam GPN ataupun pewaris ni. Okey, kita nak tahu sebab nampak seperti pendekatannya dia ibarat orang tengah, perantara antara kementerian bersama dengan guru bersama dengan anak murid. Jadi apa sebenarnya gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh guru pewaris ni? Guru pewaris mempunyai beberapa strategi untuk meraih keyakinan guru-guru Malaysia. Antaranya ialah kami merapatkan perpaduan guru, mewujudkan kebersamaan pemikiran dan keakraban sosial. Seterusnya kami meningkatkan semangat kesukarelawan, menjana kepedulikan masa depan anak bangsa dan negara, yakni kemejadian murid. Itu keutamaan kami. Seterusnya menonjolkan idea kreatif, inovatif dan kemahiran. Selain itu, GPN juga turut merancang beberapa program mengikut kluster-kluster tertentu. Antaranya ialah kluster profesionalisme, bicara profesional bersama Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, kluster perpaduan, majlis ramah mesra bersama warga pendidik, kluster riadah dan sosial, aktiviti sukan KPM bersama warga guru, kluster kebajikan, program ziarah Cakna, terima kasih cikgu, kluster kesukarelawan, program gotong royong, kluster kemasyarakatan, program kenduri rakyat, dan kluster kepimpinan, seminar kepimpinan guru pewaris negara. Bila berbicara mengenai kluster ni, kita pandangannya lain jugalah dalam COVID-19 ni. Apapun itu mungkin antara perkara positif yang ingin diberikan berkaitan dengan sumbangan guru pewaris negara. Cikgu, saya sangat tertarik sebab nama pun guru pewaris negara GPN ini berbicara mengenai guru. Pastinya dalam melihat kepada keberkesanan cikgu-cikgu itu juga sangat penting. Dan bagaimana sebenarnya untuk melihat ataupun memberi motivasi kepada guru-guru ini, guru-guru muda terutamanya, mereka yang berjuang dalam usaha mereka untuk memacu kepada kemajuan negara, terutamanya dari sudut pendidikan yang semakin mencabar ni cikgu. Okey, ingin saya katakan di sini bahawa guru kumpulan pertengahan yang dianggap kami inilah guru kumpulan pertengahan. Saya nak ambil satu analogi begini. Apabila kita katakan guru kumpulan pertengahan ini ialah, saya nak ambil analogi berkaitan dengan sandwich. Sandwich tu sebenarnya kalau kita tengok sekeping sandwich, sedapnya di inti tengah, di antara dua keping roti. Begitulah kami. Kami ini ialah Sekretariat Guru Pewaris Negara merupakan kumpulan pertengahan
peranan kami ialah golongan pengurusan penghubung pengurusan tertinggi dengan rakan guru sebagai pasukan guru pelaksana. Oleh itu, kepimpinan GPN perlu ada pelbagai gabungan kompetensi, pengetahuan, kemahiran dan sikap yang proaktif. Jadi, strategi GPN memberikan galakan dan dorongan agar lebih ramai guru muda berminat untuk menjadi pemimpin pertengahan, middle leader. Ini yang kita nak tekankan, middle leader di peringkat sekolah. Jadi bila guru itu diberi ruang dan peluang untuk menjadi ketua panitia, setiausaha kurikulum, hal ehwal murid, co-kurikulum atau menjadi guru penasihat, arulah mengambil mengambil peluang itu untuk memajukan diri sebagai golongan guru pemimpin pertengahan. Dan apa pun saja untuk pada masa kini, guru tersebut mestilah berkemahiran dalam menggunakan ICT dalam melaksanakan PDBC Pendidikan Abad 21, PAK 21. Ini memang sepanjang PKP ni memang ini yang telah ditekankan. Jadi untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan GPN akan menganjurkan Komuniti Pembelajaran Profesional PLC dan dalam talian program bersemuka dengan melibatkan Sekretariat GPN peringkat kebangsaan yang berpengalaman dalam membantu dan memberi bimbingan kepada rakan-rakan guru yang lain. Sebenarnya kolaborasi di antara Institut Amrin Baki IAB untuk menghadiri kursus kepimpinan pertengahan, iaitu Leadership Course for Middle Leader LCML. Ini memang kami minta sangat supaya rakan-rakan guru dapat diberikan dan didedahkan tentang kursus ini oleh pihak IAB. Guru juga, GPN juga ingin memperkasakan kepimpinan, menambah baiklah kita buat menambah baik, mewujudkan jawatankuasa pemufakatan media baru, di mana kita tahu sekarang ni semuanya menggunakan gadget. Jadi kita harapkan dengan penambahbaikan ini, jawatankuasa pemufakatan media baru ini dapat direalisasikan di peringkat lebih tinggilah. Jadi perjumpaan yang sekarang ni yang kita dah sepanjang PKP ini, daripada bulan Januari sampai sekarang, kami ni peringkat GPN Sekretariat Peringkat Kebangsaan tidak terlepas. Setiap minggu kami bermesyuarat untuk berkongsi pengalaman tentang bagaimana melaksanakan PDPR di peringkat sekolah mengikut negeri-negeri itu. Kita kongsi pengalaman ini dah kelebihan kami lah sebenarnya. Dan semalam pun antara tajuk perbahasan lah berkaitan dengan PDPR, keberkesanan ibu bapa cakna ataupun tidak. Jadi soalan saya seterusnya adalah bagaimana sebenarnya guru pewaris negara, cikgu-cikgu ni, sebab orang rumah saya pun cikgu. Jadi mungkin soalannya adalah macam mana nak melihat kepada kerjasama bersama dengan ibu bapa, peranan PIBKS bersama dengan cikgu dalam menjalin memacu institusi pendidikan negara ni lebih ke hadapan. Okey, baik. Kalau kita lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 melalui anjakan ke-9 memberikan penekanan terhadap penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam memperkasa sekolah. Bagi memperrealisasikan harapan tersebut, kebersamaan pemikiran dan tindak ikut semua guru haruslah diperkasakan. Sekretariat GPN Kebangsaan telah merangka dan merancang beberapa tindak ikut yang boleh dicontohi. Kami ini sebagai orang kata suri teladan kepada rakan-rakan lain di luar sana. Jadi harapan kami ialah agar kami sebagai penggerak ini dapat diikut dan dicontohi. Seterusnya GPN turut berhasrat untuk menganjurkan pertandingan secara kolaboratif bersama agensi swasta agar kepakaran teknikal mereka dapat dikongsi bersama-sama dengan rakan-rakan guru kami di seluruh negara. Itu harapan kami. Dan kita harapkan agar PIBK, PIBKS itu sama-samalah dengan kami untuk merealisasikan pendidikan ke arah baru. Ya, baik, itu juga harapan kami bersama. Cikgu, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Saya selaku wakil antara mereka di orang luar institusi pendidikan juga nak ucapkan terima kasih cikgu. Ini gerakan masa kita bersama. Cikgu, terima kasih banyak. Ya, jumpa lagi insya-Allah. Itu dia Encik Julnizam bin Janisan, seorang cikgu juga wakil guru pewaris negara GPN. Tadi kita berbicara mengenai antara jalinan kerjasama seorang wakil-wakil guru ini bersama dengan pihak penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan. Dan untuk itu bila kita bicara mengenai PIBKS ini, dah jeling-jeling dah orang kuatnya. Jadi kita nak menjemput kumpulan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan Kelantan yang bahagia, Datuk Adnan bin Hashim, untuk bersama dengan kita, bersama dengan saya juga di sini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin ada yang tertanya Datuk, mungkin boleh kita di sini sikit tertanya. Saya sebenarnya berada di luar dewan tadi. Dalam tadi masih lagi dengan perbahasannya. Datuk juga menyaksikan. Datuk, mungkin
buah bicara kita adalah berkaitan dengan bagaimana kebersamaan warga pendidik dan juga PIBKS dalam menepani norma baharu institusi pendidikan. Datuk melihat kepada persatuan atau PIBKS, saya pun agak tertanya-tanya apa bezanya dengan PIBG. PIBKS ini pula bagaimana, PIBK juga bagaimana? Mungkin selaku permulaannya sedikit pengenalan dari Datuk juga. PIBG sebenarnya adalah satu organisasi yang telah ditubuhkan lama dulu dengan peraturan PIBG 1958 dan ini adalah dikhususkan kepada ibu bapa yang ada anak-anak belajar di sekolah-sekolah tu, kan? Manakala PIKBS adalah dikhususkan untuk mereka-mereka yang tidak ada anak di sekolah. Okey. Seperti maklumlah apabila mereka-mereka dah berhenti, dah bekerja dan mereka ingin berbakti pada sekolah balik. Jadi itulah ditubuhkan PIBKS adalah untuk bersama-sama dengan warga pendidik, dengan pendidik untuk membantu kemejadian pelajar. Wow, ini sangat menarik lah supaya ada satu gabungan jalinan kerjasama di antara semua. Datuk melihat dengan norma baharu ini, institusi pendidikan kita juga berdepan dengan pelbagai cabaran. Bagaimana Datuk melihat peranan PIBKS ini, terutamanya mungkin secara umumnya dan kemudian dari sudut negeri Kelantan ini dalam membantu institusi pendidikan, Datuk? Okey, PIBKS ni sebenarnya kalau negeri Kelantan secara umum, kita cakap secara umum dulu. Secara umumnya sebab ini dah lama tertubuh, maka kita telah bersama untuk pada peringkat seluruh negara dan juga bersama di negeri Kelantan. Bermakna apa yang kita lakukan adalah bersama-sama dengan pihak-pihak pendidik, iaitu bermula daripada KPM, JPN, PPD dan sekolah untuk meneliti perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk kemejadian pelajar. Kalau di negeri Kelantan, Datuk, bagaimana gerakannya? Di negeri Kelantan sebenarnya gerakan agak hebat juga, di mana kita bersama-sama dengan sekolah-sekolah masa ke semasa untuk bersama-sama dengan pelajar dalam pelbagai aktiviti. Ya. Malah Datuk, maklumlah kita nak tunjukkan kepada orang ramai berkaitan dengan peranan PIBKS ni. Datuk, saya difahamkan ada beberapa aktiviti yang dilakukan oleh pihak PIBKS, JPN negeri juga turut bersama-sama. Okey, untuk pemahaman lebih jelas dan lanjut kepada mereka yang menonton, sebenarnya apa yang boleh disumbangkan oleh komuniti, oleh orang luar kehadap pihak sekolah dan juga terhadap institusi pendidikan? Ini banyak sebenarnya. Apa yang kita perlu bersyukur adalah juga dengan terjadi COVID-19, pandemik COVID-19. Sebenarnya pandemik COVID-19 ni ada kebaikan dia. Mana antara kebaikan apabila terjadinya pengajian atas talian, jadi ini telah memaksa masyarakat, termasuk ibu bapa, komuniti, pihak-pihak swasta dan pakar-pakar yang lain melihat bahawasanya mereka perlu bersama dengan warga pendidik. Jadi itulah yang kita nampak bagusnya. Ya. Datuk melihat ataupun menuju ke hadapan, mungkin ada perancangan-perancangan yang ingin dilakukan terutama dari pihak PIBKS Kelantan sendiri. Antara perancangan yang harus dilakukan adalah sekarang dengan melancarnya program pada hari ini, iaitu pelasmian yang bakal dilakukan sekejap lagi, iaitu terima kasih cikgu, gerakan masa terima kasih cikgu. Maka ini kita harap ibu bapa, komuniti, pihak swasta, bahkan semua mereka yang pernah menjadi pelajar sebelum ni akan dapat bersama-sama untuk membantu pihak warga pendidik ataupun membantu KPM, JPN, PPD dan sekolah ke arah kemejadian pelajar. Bermakna banyak yang telah dibuat sama ada peringkat sekolah ataupun peringkat PPD, peringkat JPN dan KPM. Datuk melihat kepada kerjasama keberadaan ataupun kebersamaan di antara warga pendidik dan kemudiannya ada pihak luar seperti PIBKS ini, adakah ini suatu moving forward ataupun menuju ke hadapan adalah satu kerjasama yang sangat penting di dalam pembangunan anak-anak murid kita ni, Datuk? Ya. Kerjasama ini amat penting, teramat penting disebabkan apa yang kita harapkan, negara harapkan adalah
terhasilnya modal insan yang dapat membantu negara. Jadi lanjutan pada itu, apa yang dilakukan oleh KPM sebenarnya telah apa yang dilakukan oleh KPM sebenarnya telah terbukti bahawasanya integrasi ataupun kebersamaan yang berlaku telah, bahkan dengan terjadi COVID-19 ni kita yakin ataupun kita optimis bahawasanya ada gerakan yang lebih rapat, lebih akrab dan lebih bersistematik akan dilakukan. Datuk, bersama dengan gerakan massa Terima Kasih Cikgu ini, kita juga semua turut hadir ke Kelantan. Bersama dengan ni ibarat rumah lah bagi Datuk ya. Mungkin sedikit ucapan kepada cikgu-cikgu, ibu bapa, pihak swasta yang tak henti-henti membantu gerakan institusi pendidikan. Ini semua demi masa depan anak bangsa kita, Datuk. Ya, okey. Pesanan saya adalah kepada pelajar-pelajar, kepada ibu bapa, kepada komuniti, kepada swasta dan apa sahaja organisasi yang mana ahli-ahli organisasi tersebut pastinya mereka pernah menjadi pelajar satu masa dulu. Betul. Maka sekarang dengan terjadinya pandemik COVID-19, kita lihat betapa sukarnya, betapa mencabarnya tugas seorang guru, tugas seorang cikgu. Maka di samping bersama untuk membina masyarakat, membina modal insan pelajar-pelajar akan datang, marilah kita bersama-sama mengatakan pada cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan saya. Perkongsian berkaitan dengan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan peringkat Kelantan terutamanya. Terima kasih Datuk. Ya, yang bahagia Datuk Adnan bin Hashim, kumpulan penggerak ibu bapa komuniti kebangsaan Kelantan. Okay, kita berbicara mengenai kebersamaan. Apabila kebersamaan ini banyak sekali pihak yang terlibat, banyak sekali institusi yang terlibat, banyak sekali komponen-komponennya yang diperlukan. Dan untuk itu hasil usaha ini tidak boleh dijalankan oleh cikgu semata-mata ataupun ibu bapa sahaja, perlu ada kerjasama yang utuh antara semua pihak. Jadi kalau tadi kita bersama dengan guru, kemudian kita bersama dengan pihak kumpulan penggerak ibu bapa komuniti dan juga swasta, kali ini kita nak bersama pula dengan antara yayasan yang kuat juga untuk menyokong gerakan massa ini. Terima kasih cikgu, iaitu Yayasan Guru Malaysia Berhad, dan kita ingin menjemput Ketua Pegawai Eksekutif YGMB Datuk Wan Munadi bin Wan Mamat untuk bersama dengan saya. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Ya, nampaknya sedikit sibuk dengan perbahasan di dalam tadi. Bagaimana perkembangannya? Berjalan. Sedang rancak berjalan antara blok kerajaan dan juga blok pembangkang. So kita tunggu keputusannya bila-bila masa selepas. Minta maaf kita terpaksa mencuri salah seorang jurinya untuk bersama dengan kita. Mungkin Datuk boleh ke sini sikit bersama dengan saya. Okey, untuk kita bersama-sama. Datuk, kita ingin melihat kepada peranan Yayasan Guru Malaysia Berhad, sebab ini juga antara perkara yang baru kepada saya jugalah. Dengan adanya peranan Yayasan Guru Malaysia Berhad, ada kerjasama, tadi ada wakil guru dan kemudian ada wakil daripada PIBKS. Bagaimana peranan Yayasan Guru Malaysia Berhad ini? Mungkin Datuk boleh perkenalkan kepada umum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera sidang penonton yang saya hormati sekalian. Yayasan Guru Malaysia Berhad atau ringkasnya YGMB adalah merupakan sebuah yayasan yang sebenarnya dah lama ditubuhkan, lebih 26 tahun, di mana fungsi ataupun peranan utamanya adalah untuk memelihara kebajikan warga pendidik, cikgu-cikgu kita di seluruh negara, serta pihak kami membantu untuk mempertingkatkan tahap profesionalisme dan memartabatkan profesion keguruan itu sendiri. Selaras dengan peranan dan tanggungjawab yang besar ini, maka pihak kami sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan sebagai rakan strategik untuk bersama-sama dengan guru-guru yang berada di seluruh pelosok tanah air melalui program-program yang kami anjurkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Jadi melalui kaedah ataupun cara ini, kami dapat bertemu sendiri dengan guru-guru untuk mendapatkan pandangan-pandangan, maklumat-maklumat yang jelas dan tepat, terutamanya perkara-perkara yang berkait rapat soal ataupun aspek kebajikan yang perlu diberikan perhatian dan juga pembelaan yang sewajarnya. Kalau boleh saya ambil contoh,
isu ataupun kejadian kemalangan yang melibatkan guru-guru kita yang membawa pelajar menggunakan kenderaan sendiri untuk mengikuti aktiviti co-curriculum di luar sekolah. Cikgu-cikgu kita selalu bawa pelajar mengikuti pertandingan sukan di peringkat negeri, di peringkat daerah, terlibat dengan kemalangan. Malah beberapa kes yang berlaku sebelum ini ada melibatkan kemalangan maut guru dan pelajar yang terlibat. Jadi kes seperti ini perlu diberikan perhatian dan pembelaan yang sewajarnya kepada guru-guru yang terlibat. Di peringkat Yayasan Guru sendiri kita pernah mengadakan beberapa kali perbincangan dengan pihak kementerian, malah mengemukakan beberapa cadangan bagi memastikan guru-guru yang terlibat dengan kemalangan seperti ini diberikan perhatian dan pembelaan yang sewajarnya. Begitu juga kalau saya ambil contoh beberapa tahun kebelakangan ini kita lihat ada guru-guru kita yang berhadapan dengan tindakan undang-undang, atau lebih tepat saya gunakan perkataan saman. Guru kita disaman oleh pihak-pihak tertentu, sedangkan kita merasakan sebab ataupun alasan yang membawa kepada cikgu kita diheret sampai ke mahkamah tidak sepatutnya cikgu kita dikenakan tindakan sedemikian, walaupun sebenarnya banyak lagi kaedah ataupun cara lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun persoalan yang berbangkit. Jadi inilah antara peranan dan juga tanggungjawab Yayasan Guru Malaysia Berhad. Kami sebenarnya menyediakan banyak sangat manfaat perlindungan, manfaat kebajikan bagi membela, meringankan beban guru apabila berhadapan dengan kes-kes seperti ini. Di Yayasan Guru kita ada menyediakan bantuan rawatan hospital. Kita juga menyediakan khidmat bantuan guaman, insentif melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, bantuan kecacatan kekal, bencana alam dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan oleh guru-guru kita daripada mula berkhidmat sehinggalah mereka menamatkan perkhidmatan. Jadi inilah antara fungsi dan juga peranan Yayasan Guru Malaysia Berhad untuk terus membela nasib warga pendidik atau guru-guru kita di seluruh negara. Saya sangat tertarik kerana ianya juga untuk meningkatkan profesionalism guru-guru ni. Kita tidak mahu profesi keguruan ini adalah option terakhir sebagai kerjaya, Datuk. Antara perkara yang telah dilakukan dalam memastikan bahawa tahap standard profesionalisme guru ini diangkat oleh Yayasan Guru. Pihak kami sebenarnya banyak melaksanakan program-program di bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR, di mana kita membiayai ataupun menaja program-program untuk meningkatkan tahap profesionalisme dengan kerjasama jabatan-jabatan pendidikan negeri, pejabat-pejabat pendidikan daerah, malah di sekolah-sekolah juga untuk membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru-guru kita sesuai dengan keperluan semasa dan juga keperluan perkhidmatan mereka. Dalam tempoh beberapa tahun ini, kami banyak melaksanakan program-program ataupun seminar-seminar yang bertemakan pembelajaran abad ke-21. Dan yang terbaru, kalau boleh saya kongsikan juga di sini, kita turut menjalankan kerjasama dengan sebuah yayasan yang dikenali sebagai Yayasan Pesona yang diterajui oleh Datuk Azni Nawawi, pengacara nombor 1 negara, yang juga merupakan ikon pembelajaran abad ke-21 KPM, dengan memperkenalkan satu seminar yang lain daripada yang lain yang cukup menarik yang kita namakan sebagai Seminar Guru Merak. Seminar ini merupakan seminar komunikasi. Saya berpandangan guru-guru yang berpeluang mengikuti seminar ini memang sangat beruntung kerana seminar ini dikendalikan sepenuhnya oleh partner menggunakan segala kemahiran pengalaman beliau lebih daripada 30 tahun di dalam industri sebagai pengacara, sebagai penyampai yang boleh dimanfaatkan oleh guru-guru untuk menjadikan PDPC di dalam bilik darjah lebih menarik dan lebih berwarna-warni sesuai dengan tema seminar ini, iaitu Seminar Guru Merak. Jadi inilah antara peranan kita untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan.
Begitu juga kalau saya boleh kongsikan dekat sini dalam konteks kita bercakap aspek memartabatkan profesion keguruan, kita sebenarnya tidak ketinggalan juga dalam memberikan pengiktirafan atas kejayaan, atas kecemerlangan guru kita, pencapaian cemerlang dalam sesuatu bidang yang tertentu. Sempena sambutan Hari Guru tahun 2021 kali yang ke-50 dah, kita menyediakan atau menaja sepenuhnya 22 anugerah guru cemerlang, anugerah guru inovasi, anugerah khas pendidikan yang akan kita sampaikan pada bulan Mei nanti. Dan begitu juga hari ini yang sedang berlangsung ni yang kita sama-sama nantikan keputusannya. Pertandingan debat guru, bahas guru dah lama, hampir lebih 10 tahun kita tidak melihat guru berdebat. Kita lihat masyarakat di luar saja yang banyak berdebat isu pendidikan. Hari ini kita sediakan platform Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad. Hari ini insya-Allah juaranya, pemenangnya akan membawa pulang wang tunai bernilai RM5,000. Inilah antara peranan Yayasan Guru Malaysia. Dahsyat Datuk. Okey Datuk, kita dah berada di penghujungnya. Mungkin sedikitlah secara terakhirnya pesanan kepada guru-guru secara ringkasnya. Terima kasih cikgu, gerakan masa yang akan dilancarkan sebentar nanti. Sempena sebagai sebuah pertubuhan yang menjaga ataupun menguruskan hal ehwal kebajikan guru-guru berdasarkan guru-guru yang bersama-sama Yayasan Guru. Kita ada ahli seramai 120,000 ahli di seluruh negara. Berdasarkan statistik dan data, terutamanya bila saya merujuk kepada manfaat-manfaat yang kita salurkan kepada ahli-ahli di seluruh negara, terutamanya yang berkait dengan penyakit kritikal ataupun kematian yang berpunca daripada penyakit kritikal, kebanyakannya dalam lingkungan umur antara 30 hingga 45 tahun yang kita kategorikan sebagai guru muda. Jadi izinkan saya di sini untuk menyampaikan pesanan kepada guru kita di seluruh negara. Walaupun kita tahu cikgu kita sibuk dengan tugas seharian, tetapi aspek penjagaan kesihatan, keselamatan perlu juga diambil perhatian. Dan juga sempena pelancaran gerakan massa, terima kasih cikgu pada hari ini. Kami di Yayasan Guru Malaysia Berhad sentiasa mendoakan agar guru-guru kita dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan kesejahteraan hidup dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian ini. Silakan Datuk, mungkin masih lagi sibuk dengan pertandingan perbahasan tadi. Datuk Wan Munadi bin Wan Mamat, Ketua Pegawai Eksekutif YGMB iaitu Yayasan Guru Malaysia Berhad. Okey, kita setakat itu saja sedikit perkongsian pada setakat ini. Selepas ini akan kita bawakan pelancaran khas gerakan massa Terima Kasih Cikgu bersempena dengan sambutan Hari Guru peringkat ke-50 untuk tahun 2021 ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di Didik TV untuk kami bawakan lintas langsung program khas ini secara langsung dari Kota Baru, Kelantan. Kita kembali ke studio bersama dengan rakan-rakan setugas. Silakan. Okey, terima kasih Hani Miswan daripada secara langsung daripada Kota Baru, Kelantan, Majlis Perasmian Gerakan Massa. Terima kasih cikgu. Tanpa cikgu, siapalah kita. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada lagi kelas untuk subjek kita seterusnya, adab dan nusus. Kembali selepas ini, Road to Success STAM 2020. Kembali selepas ini. Assalamualaikum.